Pertama sekali, kemahiran menemu duga dan pemerhatian adalah elemen penting dalam bidang seperti psikologi, sumber manusia, pendidikan dan penyelidikan. Menurut Gordon, pada tahun 1998, kemahiran menemu duga memerlukan gabungan pemerhatian, empati dan kebijaksanaan intelek yang tinggi, di mana kemahiran pemerhatian ini pula lebih memfokuskan dalam membantu mengesan tingkah laku verbal dan non-verbal untuk memahami perbezaan individu. Gabungan kedua-dua pemerhatian ini menyokong pengumpulan maklumat mendalam dan untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Kami telah memilih satu video di mana contoh praktikal kemahiran menemu duga dan pemerhatian ini dapat dilihat melalui sesi temu ramah Greg James bersama Emma Watson pada Hari Wanita Antarabangsa 2015 yang menonjolkan penggunaan kemahiran seperti attending behavior, questioning, observation, focusing, influencing serta encouraging and summarizing. Dalam pembentangan ini, kita akan membincangkan kelebihan, kelemahan dan juga penambahbaikan dalam sesi temu ramah tersebut. So, dalam video yang kami kaji ini, salah satu kemahiran yang Greg James berjaya terapkan atau aplikasikan adalah attending behavior skill. Apa itu attending behavior skill? Attending behavior skill dia merujuk kepada satu kemahiran asas dalam counseling oleh seorang konselor untuk mewujudkan persekitaran yang selesa dan selamat kepada klien mereka. Dan persekitaran yang sebegini akan mendorong lagi klien mereka untuk berkongsi pendapat, berkongsi masalah dan juga berkongsi perasaan mereka dengan tanpa rasa cemas atau takut. Dalam rakaman video tersebut, beliau telah menunjukkan pengaplikasian dari dua aspek dalam attending behavior. Yang pertama adalah non-verbal atau secara bukan lisan, di mana beliau menggunakan 3 elemen, yaitu penggunaan eye contact yang baik, yang menunjukkan bahwa Greg ini dia minat dan fokus kepada apa yang Emma Watson ungkapkan atau bahaskan, dan ini akan membina kepercayaan antara kedua mereka. Yang kedua adalah penggunaan ekspresi muka, seperti sepanjang sesi tersebut beliau memberi ekspresi muka yang tenang dan memberi senyuman kepada Emma Watson, serta menggunakan elemen yang ketiga, yaitu body language atau bahasa tubuh badan. Sebagai contoh, penggunaan ekspresi muka yang tenang dan sentiasa senyum serta body language yang bersesuaian dalam temu bal tersebut mencerminkan sikap yang sentiasa mendorong dan menyokong Emma Watson untuk membahaskan lagi pendapatnya dalam isu gender equality ini. Apabila Greg James berjaya menggunakan non-verbal attending behavior menggunakan 3 elemen ini, dia berjaya menunjukkan kepada Emma Watson bahwa dia didengari, dan beliau telah menunjukkan empati kepada masalah atau kerisauan Emma Watson berkenaan isu gender equality ini. Secara keseluruhan dalam aspek non-verbal ini, beliau berjaya menunjukkan semua penerapan elemen tersebut dan tidak ada sebarang kelemahan. Kala dari aspek verbal atau secara lisan, elemen yang dapat dilihat adalah encouraging, elaboration, reflective, respond dan juga affirmation. Misalnya untuk encouraging, elaboration dia dapat dilihat pada menit ke-5 dalam video mereka itu, di mana James menyoalkan Emma Watson lagi dengan follow up question supaya dia menjelaskan lebih terperinci mengenai perasaannya itu. Affirmation juga dia dapat diperhatikan dalam temu ramah dengan apabila Greg James telah memberi respon refleksi dan juga penggunaan afirmasi kepada Watson untuk menceritakan pengalamannya dalam kampanye yang Emma Watson telah sertai. Dan apabila beliau menggunakan ketiga-tiga verbal attending behavior, elemen verbal attending behavior ini, dia akan menggalakkan Emma Watson untuk membahaskan lagi dan mengungkapkan lagi maklumat-maklumat serta perasaan yang lebih mendalam tentang pengalamannya itu. Bukan itu sahaja, penggunaan verbal attending behavior yang ditunjukkan oleh Greg James ini juga telah memberi kesan positif kepada diri, memberikan kesan positif serta mewujudkan perasaan dihargai dalam diri Emma Watson, kerana Greg James dia sentiasa mengulas kembali menggunakan metode reflective response dengan apa yang telah dijelaskan oleh Emma. Untuk kelemahan, beliau gagal menunjukkan 2 penerapan ini, yaitu klarifikasi. Contohnya pada menit ke-12, beliau tidak
memberi klarifikasi terhadap pendapat Emma Watson tentang impak gender inequality sekiranya berlarutan, dan ini menyebabkan Greg James untuk gagal mendapat peluang bagi memahami dengan lebih teliti dan mendalam tentang mesej yang ingin disampaikan oleh Emma Watson. Yang kedua adalah validasi, di mana sepanjang sesi temu mobile ini Greg James dia kurang memberi validasi kepada perasaan dan kerisauan atau kepincangan Emma Watson tentang isu-isu yang mereka bincangkan itu, dan sebaliknya dia terus beroleh kepada soalan yang seterusnya. Dan perkara ini boleh menyebabkan klien rasa kurang dihargai dan didengari, dan menganggap bahwa apa yang mereka share atau mereka kongsikan itu tidak penting untuk didengari. Bagi cadangan untuk mengatasi kelemahan ini, salah satunya adalah Greg James perlu meningkatkan penggunaan klarifikasi bagi menerokai lagi aspek atau isu topik yang dibincangkan agar perbualan yang dilaksanakan itu tidak terlalu umum. Selain itu, dia juga perlu mempraktikkan penggunaan validasi emosi dan perasaan bagi menunjukkan empati kepada klien-kliennya seperti Emma Watson. Oke, seterusnya kami juga mengenal pasti tentang penggunaan questioning skill dalam video tersebut. Ini termasuk teknik mengenal seperti open-ended question, clarifying question, reflective question, circular question, dan soalan berorientasikan masa depan. Dan penggunaan skill ini dalam video ini telah membolehkan Emma Watson menghuraikan dengan lebih mendalam tentang gerakan Hifosira, dan penggunaan skill ini membantu untuk memahami message yang ingin disampaikan dengan lebih jelas. Selain itu juga, skill ini membolehkan Emma Watson untuk merenung tentang tanggung jawabnya dan cabarannya dalam gerakan tersebut, dan menanggapi reaksi daripada masyarakat selepas ucapan beliau. Dan skill ini juga telah membuatkan Emma untuk berkongsi tentang matlamat jangka panjangnya dalam gerakan Hifoshi. Namun begitu, terdapat kelemahan yang kami kenal pasti pada menit ke-43, di mana berlakunya ketidakjelasan apabila Greg James sebagai penemu remah bertanyakan soalan seperti adakah gerakan Hifoshi ini memberikan manfaat kepada komuniti LGBT, dan Emma Watson menjawabnya dengan perkataan, saya berharap mereka merasa terlibat, dan perkara ini menyebabkan ketidakjelasan dengan apakah yang sebenarnya dimaksudkan oleh Emma Watson tentang harapan beliau mereka merasa terlibat tersebut. Persoalan tersebut seterusnya diteruskan oleh Greg James dengan soalan yang lain, di mana sepatutnya beliau menyusul persoalan tersebut itu dengan clarifying question, yaitu jenis penyoalan penjelasan, di mana dia harus bertanya apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Emma Watson tentang saya berharap mereka merasa terlibat. Overall, penggunaan skill ini berjaya ataupun berkesan digunakan dalam temu ramah tersebut, sebab perkara ini telah membantu ataupun mampu meningkatkan pemahaman pendengar ataupun penonton tentang gender equality ataupun kesamarataan jantina, di mana itu merupakan topik utama pembahasan tersebut. Seterusnya, observation skill. Observation skill merujuk kepada kemahiran memperlihatkan corak tingkah laku klien melalui lisan dan juga bukan lisan. Dan yang kedua, dapat memberi perhatian, pemahaman dan juga menganalisis pelbagai isyarat daripada orang lain dan juga persekitaran. Dan yang terakhir, kemahiran ini penting dalam komunikasi, penyelesaian masalah dan juga membuat kesimpulan. Berdasarkan video tersebut, kelebihan yang dapat kita lihat apabila observation skill ini diaplikasikan adalah dapat memberi perhatian kepada kedua-dua isyarat, iaitu verbal dan non-verbal antara Greg dan juga Emma Watson. Yang ketiga, dapat meningkatkan hubungan emosional dengan Emma Watson. Yang ketiga adalah hubungan antara Greg dan Emma Watson mudah terjalin, dapat membentuk hubungan komunikasi yang lebih mendalam apabila mereka mengaplikasikan dan memahami bagaimana kemahiran tersebut digunakan. Kelemahan daripada interview tersebut yang dapat kita lihat adalah kurang peka, iaitu Greg kurang peka terhadap pergerakan tubuh dan juga ekspresi wajah Emma Watson. Greg terlalu fokus terhadap reaksi verbal dan berusaha untuk memberi sokongan secara jelas sehingga terlepas dalam reaksi wajah, postur badan ataupun pergerakan kecil yang dilakukan oleh Emma Watson. Yang kedua, kurangnya respon terhadap emosi yang mendalam. Greg kurang sensitif mengenai perubahan emosi yang dirasai sewaktu Emma menceritakan tentang pengalaman dan juga cabaran yang dia hadapi. Yang ketiga, kurang peka terhadap perubahan percakapan dan juga kelajuan percakapan, di mana
Greg tidak memberi respon segera apabila mendapati perubahan nada suara yang rendah daripada Emma Watson dan kelajuan percakapan yang perlahan sewaktu Emma bercerita mengenai pengalaman dan juga cabaran beliau. Cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam interview tersebut adalah Greg perlu menumpukan perhatian terhadap setiap isyarat nonverbal. Mengenai isyarat nonverbal dapat memberi lebih banyak petunjuk mengenai perasaan dan juga emosi seseorang. Yang kedua, memberi respon yang cepat dan empati supaya dapat memberi rasa keselesaan yang dirasai oleh Emma Watson serta sokongan agar dapat memperkuatkan lagi hubungan dalam sesi wawancara tersebut. Jadi Emma Watson tidak akan berasa kejanggalan apabila bercerita. Dan yang terakhir, memberi perubahan terhadap nada suara dan juga kelajuan percakapan. Dengan memberi respon yang sesuai dengan nada suara, dapat mengurangkan ketegangan dalam perbualan tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya ialah focusing skills. Focusing skills merupakan kemahiran kaunselor atau penemu duga membantu klien memberikan sepenuh perhatian terhadap isu, emosi dan pengalaman mereka. Focusing skills bertujuan untuk membantu penemu duga dan klien membangunkan kesedaran terhadap faktor yang berkaitan dengan isu serta menyusun pemikiran. Focusing skills mempunyai 7 jenis. Namun hanya terdapat 3 jenis focusing skills sahaja yang digunakan dalam video yang kami pilih, iaitu video sesi temu ramah antara Greg James dan Emma Watson, he for she, iaitu yang pertama adalah fokus kepada individu atau klien, yang kedua ialah fokus kepada tema atau masalah utama, dan ketiga ialah fokus kepada sini dan sekarang. Baiklah, kelebihan yang digunakan oleh Greg dalam focusing skills semasa sesi temu ramai yang pertama ialah Greg dapat memahami Watson dengan lebih mendalam tentang isu yang mereka bualkan. Yang kedua ialah, dalam video tersebut, Greg memberikan sepenuh perhatian ketika Emma menyuarakan pendapatnya tentang equality gender, sehingga dapat menimbulkan rasa aman sepanjang sesi temu ramah tersebut. Yang seterusnya ialah saya dapat lihat yang Greg dapat memastikan perbualan yang efektif dan konsisten untuk mencapai tujuan perbualan yang mereka bahaskan tentang isu utama, iaitu tentang equality gender. Saya dapat lihat di sini, penemu duga dia berfokuskan kepada isu utama. Seterusnya ialah, saya dapat lihat Emma seperti merasa dihargai ketika Greg memahami dan memperhatikan tentang apa yang dikatakan oleh beliau sehingga menimbulkan kepercayaan diri untuk meluahkan secara terbuka tentang equality gender kepada audiens yang berada di sana. Saya dapat lihat yang sepanjang Emma menyuarakan pendapatnya tentang equality gender, penemu duga bersetuju dengan pendapat tersebut. Namun begitu, terdapat kelemahan yang digunakan oleh penemu duga dalam focusing skill semasa sesi temu ramah tersebut, iaitu penemu duga tidak melakukan analisis dan merumuskan strategi intervensi berdasarkan apa yang diutarakan oleh Emma berkaitan dengan equality gender. Yang kedua ialah, penemu duga dia kurang berfokuskan kepada emosi Emma ketika menyuarakan pendapat tersebut. Dia hanya bertanyakan tentang soalan umum sahaja, tetapi dia tidak bertanyakan tentang perasaannya apa yang dirasai oleh Emma secara spesifik ketika membahaskan tentang equality gender. Yang seterusnya, saya dapat lihat yang penemu duga dia kurang memberikan empati ketika Emma membahaskan tentang perasaannya tentang isu tersebut. Akhir sekali, penemu duga lebih banyak memberi tumpuan kepada topik umum dan pandangan Emma sahaja tentang isu yang mereka bahaskan. Oleh itu, terdapat cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh penemu duga. Antaranya ialah, yang pertama, penemu duga sepatutnya dia bertanyakan soalan yang lebih spesifik terhadap perasaan Emma Watson tentang isu yang mereka katakan itu. Contohnya, penemu duga sepatutnya bertanyakan soalan yang lebih fokus kepada bagaimana Emma merasai adakah Emma merasai tekanan, kebimbangan atau inspirasi semasa berdepan dengan cabaran ini. Hal ini supaya bertujuan untuk menyokong perbualan mereka tentang equality gender dengan bertanyakan tentang emosi yang dirasai oleh Emma ketika itu. Dan yang seterusnya ialah, penemu duga
seharusnya menanyakan soalan yang lebih spesifik dan bertujuan untuk menggali pengalaman dan refleksi tentang peribadi Emma Watson dalam perjalanan atau perubahan yang dia alami tentang isu tersebut untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Bagi skill influencing pula, terdapat 3 titik yang saya dapat melalui video tersebut, iaitu affirmation and positive reinforcement, motivational interviewing, dan juga goal setting. Bagi affirmation and positive reinforcement ialah di mana penemu bual mempengaruhi klien untuk memberikan satu penegasan berkenaan satu situasi ataupun perkara. Seperti mana Greg bertanyakan soalan jikalau Emma menyukai jikalau seorang lelaki itu membukakan pintu untuk Emma. Dan Emma menegaskan di sini bahwa dia sangat menyukainya dan menganggap perkara itu sopan. Bagi motivational interviewing pula, penemu bual mempengaruhi klien dengan cara bertanyakan soalan berkaitan mencari satu jalan penyelesaian untuk suatu perkara. Contohnya, Greg di sini bertanya soalan berkaitan perkara yang Emma perlu capai, di mana apakah yang akan Emma lakukan jikalau diberikan kesempatan apabila melihat satu perkara yang tidak adil itu berlaku, di mana wujud ketidakadilan antara laki dan perempuan. Dan Emma membalas dia akan menerapkan benda itu daripada kecil lagi dengan cara memotivasikan anak-anak muda ini untuk lebih menghargai gender equality. Bagi goal setting pula, penemu bual akan mempengaruhi klien mereka dengan cara bertanyakan apakah maklumat klien itu agar klien itu mampu mengutarakan maklumat mereka. Di mana Greg bertanyakan soalan kepada Emma berkaitan dengan matlamat Emma untuk memperjuangkan petition dalam gender equality, di mana Emma menjawab soalan dengan mudah, yaitu Emma akan membuat satu matlamat di mana dia akan mencapai lebih banyak sokongan dan juga lebih banyak lagi orang-orang berminat untuk join ataupun mengikuti petition gender equality yang Emma telah jalankan. Bagi kelebihan yang dimiliki oleh Greg sebagai penemu bual adalah di mana Greg mampu melakukan komunikasi bukan lisan ataupun non-verbal communication, di mana Greg mampu memainkan body language, gerak badan, intonasi, reaction muka yang baik, dan membuatkan Emma rasa lebih yakin untuk mengeluarkan apa yang dia perlu beritahu dan mengekspresikan apa yang Emma perlu cakap kepada orang ramai ataupun kepada Greg sendiri. Di sini apabila non-verbal communication itu digunakan, ianya sangatlah membantu dalam membuatkan klien kita berasa selesa dan ingin memberitahu kita tentang apa yang mereka hadapi dan apa yang mereka perlu cerita. Kelemahan Greg sebagai penebu adalah eye contact, di mana Greg kurang memberikan kontak mata terhadap klien dan lebih kepada mata yang meliar, yaitu mata ke atas dan juga ke tepi dan tidak memandang terus kepada mata Emma. Dan cadangan penambahbaikan untuk kelemahan ini adalah penemu bual seperti Greg harus lebih fokus kepada eye contact dan juga body language, kerana eye contact ini akan membuatkan klien merasa diberi perhatian dan tidak dianggap seperti tidak memberikan perhatian, kerana jikalau klien merasa mereka tidak diberikan perhatian yang secukupnya ketika bercakap, mereka akan merasa sedih dan agak kecewa dan rasa kurang selesa untuk bercerita tentang masalah yang dihadapi. Seterusnya saya akan membincangkan mengenai encouraging and summarizing skill. Encouraging bermaksud menggalakkan klien untuk terus bercakap melalui respon pendek
Respon ini boleh dilakukan secara lisan seperti mengulangi kata kunci dan pernyataan pendek, atau bukan lisan seperti memberikan anggukan kepala dan senyuman. Summarizing pula adalah teknik meringkaskan komen klien dengan menggabungkan pemikiran, emosi dan tingkah laku mereka. Teknik ini serupa dengan parafrasa tetapi digunakan dalam perbualan yang lebih panjang. Skill ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Bagi kelebihan, kemahiran menggalakkan dapat dilihat apabila seorang menggunakan soalan terbuka. Sebagai contoh, di dalam video ini, Greg bertanya kepada Emma Watson, "What inspired you to create the He for She campaign?" Dengan nada, intonasi dan pendekatan yang sesuai. Tujuan soalan ini adalah untuk menggalakkan Emma menjelaskan pengalaman dan motivasinya secara mendalam. Isyarat lisan dan bukan lisan juga memainkan peranan yang penting dalam menunjukkan minat untuk mendengar. Frasa seperti "tell me more about that" adalah contoh isyarat lisan yang baik. Selain itu, mengekalkan hubungan mata dengan menggunakan nada suara yang menyokong dapat membantu klien merasa selesa untuk berkongsi idea-idea yang lebih kompleks, sekaligus menjadikan perbualan lebih bermakna. Kemahiran summarizing pula membantu memastikan message yang disampaikan jelas dan mudah difahami. Contohnya, Greg membuat rumusan, "So what you are saying is that men's participation isn't just helpful but essential, correct?" Tujuan rumusan ini adalah bagi memastikan message yang disampaikan oleh Emma Watson dapat difahami dengan baik dan untuk menekankan aspek-aspek penting dalam kempen yang telah dibuat oleh Emma. Rumusan juga membantu penonton memahami message utama yang ingin disampaikan oleh Emma dalam perbualan tersebut. Seterusnya adalah kelemahan dan penambahbaikan bagi skill encouraging and summarizing di video ini. Terdapat beberapa kelemahan dalam teknik menggalakkan dan meringkaskan. Kelemahan pertama ialah kekurangan soalan susulan. Sebagai contoh, apabila Emma berkongsi cabaran yang dihadapinya, tetapi Greg tidak menggali isu tersebut dengan lebih mendalam, malahan dia mengalihkan ke soalan yang lain. Peluang ini sepatutnya digunakan oleh Greg untuk mendorong Emma berkongsi lebih banyak maklumat tentang pengalaman Emma tersebut. Untuk mengatasi kelemahan ini, Greg sepatutnya boleh bertanya soalan terbuka yang menunjukkan empati. Sebagai contoh, dia boleh bertanya, bagaimana pengalaman tersebut membentuk pendekatan anda terhadap advokasi ini. Soalan seperti ini akan membantu mendapatkan jawaban yang lebih mendalam dan bermakna bagi isu yang sedang Emma dan Greg bincangkan. Kelemahan kedua ialah rumusan yang berlebihan. Ketika Emma menjelaskan kesan kempen He for She, Greg memberikan rumusan yang terlalu panjang. Ini boleh mengaburi atau mengalihkan maksud asal message yang ingin disampaikan oleh Emma dan mengganggu aliran perbualan antara mereka berdua. Sebagai penambahbaikan untuk masalah ini, rumusan perlu dibuat dengan ringkas dan berfokuskan kepada message utama sahaja. Contohnya, Greg boleh bertanya, "Anda mengatakan bagaimana He for She menginspirasikan gerakan secara global." Rumusan ringkas seperti ini memastikan message Emma kekal menjadi tumpuan utama dalam tembuat. Sebagai kesimpulan, kemahiran encouraging dan summarizing adalah teknik komunikasi yang sangat penting. Jika diaplikasikan dengan betul, perbualan dapat menjadi lebih bermakna, produktif dan lebih berkesan. Akhir sekali, melalui analisis video temu ramah Greg James bersama Emma Watson, kemahiran seperti attaining behavior, questioning, observation, influencing, focusing serta encouraging and summarizing telah dikenal pasti sebagai elemen utama komunikasi yang berkesan dan pengumpulan maklumat mendalam dalam sesi penemu duga atau konseling. Kelebihan dan kekurangan setiap kemahiran ini memberi kesan langsung terhadap keberkesanan sesi temu ramah tersebut. Oleh itu, penambahbaikan seperti meningkatkan penggunaan teknik klarifikasi, validasi emosi dan memberi perhatian kepada isyarat non-verbal amat penting untuk memperbaiki keberkesanan sesi. Secara keseluruhan, penerapan kemahiran ini secara efektif dapat meningkatkan komunikasi yang bermakna dan memperbaiki hasil yang dicapai. Sekian, terima kasih.